Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 95, petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa la yu'fa an ba'ril fa'ri walau yabisan alal aujahi. Tahi tikus sekalipun kering tetap tidak diampuni adanya atas dasar daripada berbagai wajah. Atas beberapa wajah, jalan pandangan ulama, pandangan yang lebih aujahnya tidak dimaafkan daripada tahi tikus sekalipun kering. Ini dia masih lagi bicara najis yang dimaafkan pada sembahyang. Yang terdahulunya najis yang dimaafkan pada sembahyang, najis yang ada tinggal di tempat istinja dengan batu. Ada lagi kesan najis dimaafkan. Najis yang dimaafkan laginya tahi lalat, itu pun dimaafkan. Yang dimaafkan air kencing dan tahi kelawar, itu dimaafkan. Antara najis yang dimaafkan. Di antara najis yang dimaafkan laginya tahi burung. Apabila tahi burung tu terlampau banyak, yang mana sukar untuk dipelihara, sebab burung terlampau banyak sampai keteduh gelap, maka tahi burung yang ada di tempat sembahyang, yang berada di tempat kita melangkah ke tempat sembahyang, dimaafkan. Setengah pandangan dimaafkan juga kalau tahi burung tu kena pada pakaian ataupun pada badan, tapi itu pandangan yang dhaif. Jadi kalaulah tahi burung terlampau banyak, burung gagak terlampau banyak, hal latar tu dimaafkan. Tempat latar ni sama ada tempat kita solat ataupun tempat kita melangkah kepada tempat solat. Jadi hak ada latar tu dimaafkan. Tapi kalau tahi burung tu jatuh atas pakaian kita, tidak dimaafkan. Kena tubuh kita, tidak dimaafkan atas pandangan yang muktamad. Adapun pandangan dhaif, kalau tahi burung terlampau banyak, bukan kata di tempat semayang, kena pakaian pun, jatuh atas pakaian pun, teruskan sembahyang. Tahi burung yang terlampau banyak pun dimaafkan juga. Adalah tempat-tempat yang seumpama tu, dia mari burung tu terlampau banyak. Ini persoalan kita solat, tak kira di mana, di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, samalah. Kalau terlampau banyak burung tu, tahi dia terlampau banyak, sukar untuk dijaga, maka dimaafkan. Cuma pandangan muktamad, hak ada latar je, hak ada di tempat solat ataupun di tempat kita melangkah kepada tempat solat, dimaafkan. Pada ni dipanggil najis tu maratai. Cuma nak kena jaganya, kalau umum baluar ni, kita pastikan kaki kita kering. Jangan kita basah, pastikan kaki kita kering. Pada ni cuma persoalannya macam mana kalau tahi burung yang burung terlalu banyak, kena dipakai tubuh pandangan yang dhaif
dimaafkan juga. Boleh teruskan sembahyang. Sekarang ni tahi tikus sama dengan tahi cicak, tidak dimaafkan. Walaupun kering sekalipun tidak dimaafkan. Lakin afta Syekhuna Ibnu Ziyad kaba'dil mutaakhirina afta bil afwi anhu iza ammatil balwa bihi ka umumiha fi zarqit tuyur. Tetapi guru kita Ibnu Ziyad telah mengeluarkan fatwa sebagaimana pendapat sebahagian mutaakhirin, sebahagian ulama yang kemudian. Mutaakhirin ulama yang selepas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bahawa tahi tikus ini termasuk diampuni adanya bila telah merata terlampau banyak, sebagaimana tahi burung kalau telah meratai semua tempat. Atas pandangan yang terlebih aujahnya, tidak dimaafkan sama sekali. Tahi tikus, tahi cicak pun sama, tidak dimaafkan. Tapi pandangan Ibnu Ziyad sebagaimana pandangan setengah daripada ulama mutaakhirin, dia sama hukum dengan tahi burung juga. Kalau terlampau banyak dimaafkan juga. Makna tahi cicak ada ni bicara tahi tikus. Dia banyak tahi cicak, dia sama je. Tapi tak cicak terlampau banyak, merata-rata, sukar untuk pelihara, dimaafkan atas pandangan yang kedua ni. Kalau terlampau banyak, kalau setakat tepi-tepi dinding tu tak panggil banyak tu. Tu mudah lagi. Kita nak pelihara mudah lagi tu. Tepi-tepi dinding tu. Kau ni tak tahulah nak cerita macam mana. Tahi tikus banyak sangat-sangat. Tahi cicak tak boleh nak jaga dah. Payah nak jaga. Sukar untuk pelihara. Kalau macam cerita tahi burung tadi tu, kita boleh tengok. Burung banyak tu lah. Kan banyak tu kan. Banyak. Tahi dia rata-rata. Tu boleh, kita boleh nampak tahi burung. Tapi kalau tahi tikus, rumah tikus orang kali tau ke macam mana. Tahi cicak, macam mana situasi yang mana tahi tikus terlampau banyak, tahi cicak terlampau banyak. Ini mungkinlah kita kata berlaku di mana? Di tempat yang tempat yang sunyi itulah. Tempat yang tempat tak ada orang dah. Masuk tempat tu tahi tikus pun banyak, tahi cicak pun banyak, payah dah nak jaganya. Maka dimaafkan atas pandangan yang kedua ni, sebagaimana pandangan setengah-setengah daripada ulama yang kemudian. Mutaakhir termasuklah Ibnu Hajar, Syekh Ramli, tu mutaakhir mula kira tu. Jadi selepas dari Imam Nawawi, Imam Rafi, dia panggil mutaakhirin. Sebelum tu dia panggil ulama mutaqaddimin. Gitulah. Jadi ulama mutaakhirin dia banyak perkara yang berlaku kemudian yang kesukaran untuk memelihara yang tidak ada pada masa dahulu, mereka mengeluarkan hukum dimaafkan. Yang mana terkadang ulama-ulama terdahulu perkara ni mereka tidak melalui. Ini contoh ni bab lain lah. Ini contoh yang duduk bicara bab lafaz niat tu. Usolli ke, nawaitul wudu ke, nawait tayammuma ke. Lafaz niat itu di kalangan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimun tak ada. Imam Syafi'i tak ada lafaz niat. Berlafaz niat hanyalah ketika mengerjakan haji dan umrah. Itu sunnah Nabi SAW. Selain itu tidak ada lafaz niat. Cuma ulama kemudian apabila melihat nak semayang tu payah je, sebut dulu liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah yang berlafaz akan hati yang nak berniat tu.
Jadi sunat di kalangan Asy-Syafi'iyah yang mutaakhirin. Tapi jumhur mutaakhirin. Asy-Syafi'iyah ke, Hanafiyah ke, Hanabilah ke, jumhur mutaakhirin. Yang tak sunatnya hanya diharuskan adalah di kalangan Al-Malikiyah, ulama-ulama yang bermazhab Maliki. Bila ceritanya pandangan imam-imam tidak ada. Pada ni, ini pandangan ulama-ulama yang kemudian hak berlafaz niat itulah. Kenapa disunatkan? Tadilah liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah yang berlafaz akan hati. Kalau kita mudah dapat niat, tak apalah, tak berlafaz pun. Kalau kita mudah dapat niat, ni kadang-kadang berlafaz niat tu macam wajib pula, kuat pula suara, ganggu orang sebelah tu, jadi kes lain pula tu, jadi hukum lain. Itu contoh hak ulama mutaakhirin. Contoh kat sama hukum solat berjamaah. Memang ada pandangan fardu ain atas orang lelaki yang cukup syarat. Ada pandangan syarat sah sembahyang macam Jumaat. Ada pandangan mazhab Syafi'i, pandangan yang masyhurnya fardu kifayah. Tapi pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Dan kebanyakan mutaakhirin Hanafiyah, Hanabilah sunnatun muakkadah juga. Walaupun imam mereka berkaitan dengan hukum salat berjamaah lelaki ni sama ada syarat sah sembahyang ataupun fardu ain. Pandangan imam mereka sama ada syarat sah sembahyang macam sembahyang berjamaah ataupun fardu ain, wajib atas tiap-tiap lelaki yang cukup syarat. Di sembahyang tidak berjemaah dosa walaupun sembahyang disah sekalipun. Tapi di kalangan ulama mereka yang mutaakhirin, disama dengan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, sembahyang berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Itu mutaakhirin, ulama-ulama yang kemudian. Memang mazhab Syafi'i kita sunnatun muakkadah, itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Kalau nak cerita ni mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dia hukum solat Jumaat lelaki ni kah sama ada syarat sah sembahyang ataupun fardu ain. Fardu ain ni bukan syarat sah sembahyang. Sembahyang seorang sah tapi berdosa kerana meninggalkan kewajipan fardu ain. Syarat sah sembahyang ni jadi macam Jumaat berjemaah syarat sah sembahyang. Tapi di kalangan ulama mazhab mereka yang mutaakhirin, mereka memilih pandangan sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Kalau dalam satu Korea, satu kampung langsung tidak dirikan salat berjemaah, hukumnya makruh jua, tak ada dosa. Kalau fardu kifayah dosa. Kalau sunnatul muakkadah hanya makruh saja hukum dia. Itu mutaakhirin. Nanti kita bicara bab bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah huruf yang berhampiran. Dengan ha dengan he, qaf dengan kaf contohnya bertukar. Di kalangan ulama mutaakhirin menghukumkan sah sembahyang walaupun bertukar huruf. Ha dibaca dengan he haram, tapi sembahyang tetap sah. Ulama mutakaddimin tak sah, tak boleh, tak sah. Bukan, memang mutaakhirin pun tak boleh, haram, cuma sah. Pada ni dia akan bicara nanti hak bicara berkaitan dengan rukun Fatihah. Dia ada hak mutakaddimin, mutaakhirin. Jadi di kalangan ulama mutaakhirin ni sama ada tahi tikuh ke, samalah tahi cicak ke, kalau terlampau banyak hukumnya seperti tahi burung. Apabila terlampau banyak maka dimaafkan. Najis tetap najis tapi dimaafkan. Wala tasihhu salatu man hamala mustajmaran aw hayawanan bimanfazihi najasun aw muzakka ghusila mazbahuhu duna jawfi
au mayyitan tahiran ka adamiyin wa samakin lam yughsal batinuhu wa baydatu wa baydatan maziratan, anak kita dengan sipai maziratan, baydatan maziratan dengan sipai baydatan maziratan. Sini dibuat muzarratan, tak? Maziratan ay baydatan maziratan fi batiniha damu. Salat dihukumi tidak sah bagi orang yang membawa batu bekas alat bersucinya. Dia bukan mustajmaran, mustajmiran. Mustajmiran diterjemuh dengan solat dihukumi tidak sah bagi orang yang membawa batu bekas alat bersuci. Jadi orang ni istinja dengan batu, ada tahi, ibu dah poket gitu. Bukan gitu bicara di sini ni. Wala tasihu, dan tidak sah salatu man, oleh sembahyang mereka hamala, menanggung, mustajmira, orang yang istinja dengan batu. Tu nak cerita. Bukan batu istinja budak poket bawa semayang. Di terjemahan tu lah, tulis tepi lah pulaknya. Dia kalau tengok dalam i'anah pun sama lah tu. Dia mustajmirong ni orang yang istinja dengan batu. Saya bicara dah mengelepaskan yang mana di tempat istinja dia masih lagi ada kesan najis. Najis memang najis, tetapi dimaafkan pada sembahyang. Ada najis, nak hilang dia punya sifat najis, istinja dengan air. Kita fahamlah istinja ni tau. Standard sikit bunyi, takkan nak cerita. Yelah, kita istinja ni nanti habis tajuk kita di bawah tu masuk dah tu. Masuk kepada tajuk istinja. Kita istinja ni biasa kita sebut dengan basuh berak, basuh kencing. Tak betul. Tak betul lah sebenarnya kalau cakap, nak payah marah lah. Dia sebut kata basuh berak, basuh kencing, tak betulnya kat mana. Akhirnya istinja hanya dengan air. Dah basuh, ada ni. Dia istinja bukan basuh, menghilangkan najis. Di tempat kalau najis dengan air ataupun dengan batu, bukan basuh. Sebut kata basuh, maka istinja hanya air. Wala syariat Nabi SAW khususiyah pada ni. Syariat yang qadimah, syariat hak lama macam syariat Nabi dulu istinja dengan air. Syariat Nabi kita istinja dengan air, itu syariat yang qadimah. Sama dengan syariat ummah-ummah terdahulu. Ummah Nabi ni ada syariat khususiyah yang disyariatkan khas kepada ummah Nabi, yang tak ada syariat tu pada Nabi Rasul terdahulu. Di antaranya istinja dengan batu, di antaranya tayamum. Itu semua tu syariat khususiyah belaka tu. Tak ada umat dulu tak ada. Yang ada ni. Itu istinja dengan batu. Jadi kalau istinja kita terima dengan basuh, ada betul lalu. Ada ni. Lepas sebut istinja, dia tak akan terima dengan basuh. Istinja membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan dengan air ataupun dengan batu. Itu istinja, bukan membasuh. Tapi tak apalah kalau kita kata nak basuh berak, basuh kencing pun
Yelah salah tu salah lah, betul balik kemudian. Salah dia orang kita pengong sebut kata istinja dengan batu dengan tisu, tak ada air. Tak ada air, wajib istinja dengan batu, dengan tisu. Sekarang ni diharuskan istinja dengan batu ataupun dengan tisu jikalau di tepi laut sekalipun. Tepi laut sekalipun. Walaupun di tepi batang pahit sekalipun, sejuk malah nak pakai air, nak pakai tisu, boleh, diharuskan. Tak ada air, itu wajib istinja dengan batu. Ia tak sama dengan tayamum. Tayamum di antara sebabnya yang mengharuskan seseorang bertayamum adalah ketiadaan air. Itu tayamum di antara syarat yang mengharuskan seseorang bertayamum, ketiadaan air. Itu di antara syarat dia. Adapun istinja dengan batu tidak ada kait dengan ketiadaan air. Kalau ketiadaan air, wajib istinja dengan batu. Jadi orang kita fahamnya, istinja dengan batu, kita ada air. Dah. Sebab tu disebut istinja, bukan basuh berok, basuh kecing. Tapi kita mudah sebut istinja lah. Istinja. Jadi sekarang ni, orang ni mustajmiran, orang yang istinja dengan batu ataupun dengan tisu lah. Orang istinja dengan batu. Jadi sekarang ni orang istinja dengan batu, di tempat tu masih lagi ada najis lah. Sebab nak suci betul, hilang zat, hilang jirim najis, dan hilang sifat, warna, bau dan rasa. Barulah suci, bersih molek. Apabila istinja dengan batu, hanya menghilangkan zat jirim najis sahaja. Sifat bau tak hilang, rasa tak hilang. Kalau rasa masih lagi ada. Mana kalau lah tahi itu licin, masih lagi ada rasa licin. Kan tahi itu kan dia licin, dia purang, pandai ni. Itu dia panggil rasa. Dia asalnya rasa ni dengan lidah. Tapi takkan najis rasa dengan lidah. Kita jelas rasa dengan lidah. Tapi rasa dengan jari, dengan tangan. Rasa memanglah ada licin-licin tu. Ada purang-purang tu ada ni. Dia kan kalau yalah, orang berok ni dia makan macam-macam kan. Makan najis dia tu ada purang apa tak purang. Dia ada macam halu-halu tu dia ada lah. Jadi maknanya bila istinja dengan batu, sifat bau memang pasti ada. Warna tak tahulah, kena suluh lah ada ke tak warna tu. Tapi kalau rasa pasti ada. Makna apa ni? Dia hanya boleh menghilangkan hanyalah jirim najis. Makna kesan najis masih lagi ada, sifat najis masih lagi ada. Maka hak najis itulah dimaafkan pada sembahyang kita bicara melepas. Adapun orang yang menanggung orang istinja dengan batu, orang menanggung. Mana apa ni? Dia semayang, orang sebelah letak peha atas peha dia. Orang sebelah istinja dengan batu, pijak kaki atas pakaian semayang dia. Maka tidak sah semayang. Sebab apa? Sebab dia menanggung najis. Najis apa? Najis yang ada di tempat istinja dengan batu tu. Pandai ni. Ini pandangan yang muktamad. Walaupun satu pandangan, orang yang istinja dengan batu, dia duduk, dia peha dia letak atas peha orang yang tidak istinja dengan batu ni, tidak membatalkan semayang dia. Tapi kalau kita ni pandangan muktamad, batal semayang. Hukum dia sama dengan budak lelaki yang belum khitan. Lelaki yang belum khitan, maknanya ada lagi air kencing di dalam kulit dia tu. Yang mana kita mazhab Syafi'i wajib khitan, maka di dalam kulit tu dia panggil zahir badan. Zahir. Dak kita ni najis, wajib basuh pada anggota zahir badan. Hak batin memanglah dapur kita penuh dengan tahi. Zahir badan termasuk ni. Ni. Sampai ke makak kha barulah batin.
Ni tengkok ni batin. Hak luar ni zahir. Kalau termakan benda yang najis, bukan kata makan benda najis lah, gusi kita berdarah, maka wajib kena berkumur dengan air mutlak. Sebab apa? Ni dalam mulut kita hukum zahir badan. Keadaan ni. Tempat yang terbuka ketika mencangkung atas dua kaki bagi kawasan dubur dan bagi kawasan kemaluan perempuan dipanggil anggota zahir badan, yang wajib disucikan ketika istinja, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib, sebabnya anggota zahir badan. Yang mana tempat tersebut ketika berdiri dia tertutup, tapi di kawasan halakah dubur, di kawasan kemaluan perempuan, bila dia mencangkung atas dua kaki akan terbuka. Itu termasuk anggota zahir badan yang wajib disucikan ketika istinja, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib, sebab dipanggil anggota zahir badan. Di dalam kulit budak lelaki yang belum berkhitan, dalam tu dalam. Tapi mazhab Syafi'i kita hukum zahir, sebab kulit tu wajib dikhitankan. Mazhab Maliki Hanafi, air kencing dalam kulit tu hukum batin, tak caralah. Sebab mazhab Hanafi Maliki, khitan kanak-kanak lelaki hukumnya sunat juga, bukan wajib. Jadi kita mazhab Syafi'i, air kencing yang ada tinggal di dalam kulit yang budak belum berkhitan tu ada najis. Jadi budak tu peha dia letak atas peha kita, kaki dia pijak pakaian semayang kita, batal semayang kita. Sebab apa? Kita menanggung najis.